وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 يا 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 الله تبنا يا الله تبنا يا الله تبنا يا الله تبنا يا الله ورجعنا 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 يا الله ورجعنا 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 يا الله 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 يا الله 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 الله
وندمنا 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 يا الله وندمنا 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل وسلم وبارك عليه Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Alhamdulillah para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ke atas kita. Alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan kepada kita umur yang panjang sehingga dapat kita menikmati bulan-bulan ataupun saat-saat yang mulia ini para jemaah, detik yang mana alhamdulillah tidak lama lagi kita akan berhadapan dengan bulan Ramadan yang mulia. Kita pun dah dengar semalam pengumuman bagaimana Ramadan kali ini walaupun tidak serupa seperti Ramadan tahun lalu. Ramadan tahun lalu masjid kita semua tutup para jemaah kan, kerana Covid ni. Kemudian ada circuit breaker lagi. Ramadan kali ini alhamdulillah ada keterbukaan sedikit, alhamdulillah, walaupun ada keterbatasan, ada limitations, ada lagi jarak selamat yang perlu kita pelihara. Saya tahu mungkin ia bukan satu perkara yang ideal, bukan satu perkara yang kita inginkan ataupun yang kita harapkan. Kita nak lebih sebenarnya kan. Tapi ini merupakan
sebahagian daripada usaha kita para jemaah untuk memelihara masyarakat kita, untuk memelihara negeri kita juga kan. Kita yang bertanggungjawab ke atas negeri ini. Apa yang berlaku, kes meningkat ke tak meningkat ke, yang paling penting yang Allah Subhanahu Wa Taala tuntutkan itu apa para jemaah? Yang Allah tuntut itu adalah ikhtiar, usaha seseorang, dan ini usaha kita. Panduan Nabi SAW kita turuti. Nabi yang dalam hadis Nabi, kalau kita lihat betul-betul, Nabi ada sebuah hadis Nabi berkata, kamu kena jauhkan diri kamu daripada orang yang sakit taun, orang yang ada sakit kulit, sejenis sakit yang boleh merebak ni. Nabi kata, jauhi diri kamu dengan dia sejauh satu panah. Panah, tahu panah? Panah ya ini sekitar 1.5 meter. Panah tu panjangnya macam itu, macam bow, bukan arrow tapi bow. Nabi kata, jauhkan diri kamu daripada orang yang penyakit berjangkit itu sejauh satu panah, Nabi katakan. Maknanya Nabi menjaga jarak selamat juga. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi berkata, barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan ujian wabak ini, lalu dia bersabar. Yang kedua, dia tetap stay ataupun duduk dekat rumah dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bakal mengampunkan baginya dosanya. Yakni apa yang pertama, dia bersabar, kemudian kerana dia tahu bahawa ini adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah lah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang penuh bermakna untuk kita. Ini ada kena mengena dengan kelas hari ini para jemaah. Saya secara ringkas apa yang telah kita pelajari pada beberapa minggu yang lalu, kita telah pelajari tentang pernikahan Sayyidina Rasul SAW dengan Sayyidatina Khadijah. Saya tak nak ulang balik semula, tapi kita tahu bagaimana pernikahan ini merupakan satu pernikahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berkati, yang Allah kurniakan bukan saja rezeki bagi Nabi SAW, kerana kita tahu Sayyidatina Khadijah ketika itu sudah kaya, beliau ini peniaga, tapi Allah kurniakan juga bagi Nabi SAW zuriat. Ini keberkatan dalam rumah tangga, itu penting para jemaah. Untuk seseorang ini mencapai keberkatan dalam rumah tangga, first and foremost, syarat yang paling penting itu apa? Jaga hubungan dengan Allah. Ihfazillah yahfazkah. Kalau kedua-dua pasangan, kalau ahli keluarga semuanya menjaga Allah, maka Allah yang jaga ahli keluarga kita. Itu kita kena yakin yang pertama. Kerana Allah berfirman, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan kami jadikan, dan dia jadikan, yakni Allah jadikan antara dua pasangan rasa kasih sayang dan rahmat. Siapa yang kurniakan rasa kasih sayang? Allah, bukan kita. Ya, suami ke dia, bukan kerana kita ni selalu tak pernah lupa dia punya birthday sebagai contoh, ataupun Valentine's Day kita belikan hadiah. Ya, itu mungkin satu sebab untuk hubungan di antara suami isteri itu menjadi mesra. Tapi sebenarnya yang kurniakan, yang menjaga rasa kasih sayang itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jaga hubungan dengan Allah, maka Allah jaga hubungan dengan antara kita sesama kita, dengan lebih-lebih lagi di antara ahli keluarga. Barulah ahli keluarga kita insya-Allah hidup dengan aman, dengan tenang, tidak ada pergaduhan, tidak ada perbalahan. Kalau ada pergaduhan dan perbalahan pun insya-Allah boleh dihuraikan, tak jadi isu yang besar. Syarat yang pertama itu jaga Allah Subhanahu Wa Taala, jaga hukum hakam Allah, jaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kurniakan keberkatan bagi Nabi SAW melalui pernikahan dengan Sayyidatina Khadijah, sehingga walaupun setelah beberapa tahun setelah Sayyidatina Khadijah meninggal dunia, tetap Nabi SAW ini ingat akan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sekarang ini umur Nabi sekitar 38 tahun, 37 tahun, 38 tahun menurut sebahagian kitab sirah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu para jemaah mengurniakan kepada Nabi SAW beberapa tanda-tanda sebagai persiapan untuk Sayyidina Rasul berhadapan dengan penerimaan wahyu, untuk menyediakan Nabi, as a preparation, untuk menyediakan Nabi SAW berhadapan dengan saat dan detik beliau nanti bakal bertemu bersemuka dengan makhluk yang beliau tak pernah jumpa dengannya, yakni dengan para malaikat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Nabi mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Kan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, mimpi yang baik itu sebahagian daripada 40 ataupun sebahagian daripada 36 bahagian kenabian. Mimpi yang baik itu adalah satu bahagian daripada 36 bahagian kenabian, tanda-tanda kenabian.
Jadi Nabi kalau malam tidur, maka besok pagi bila bangun, benda tu akan berlaku. Maknanya itu mimpi yang baik. Jadi maknanya, itu yang pertama para jemaah. Imam Malik yang kedua, Imam Malik rahimahullah, pengasas mazhab Maliki, dia kata, ini tentang mimpi ni kita tak boleh main-main. Kerana Nabi bersabda, ia sebahagian daripada tanda kenabian. Sebahagian daripada tanda kenabian. Jadi kalau kita ini terima mimpi, lalu kita ini tak faham apa maksud mimpi ni Ustaz, boleh ke tak boleh para jemaah, kita ini pandai-pandai buat takwil sendiri. Tak boleh kan kita pandai-pandai buat takwil sendiri. Kerana Imam Malik kata barang siapa yang pandai-pandai buat takwil sendiri, ini maknanya dia sudah mempermain-mainkan satu perkara yang Allah kata ini sebahagian daripada tanda kenabian. Tak boleh buat main-main. Jadi sama ada kita tahu takwil mimpi kurniaan Allah, ilmu kurniaan Allah. Dan sebahagian orang memang Allah kurniakan kepada beliau batin yang suci, baik, alhamdulillah, ahli zikir, ahli salat, semuanya baik, orang saleh. Tatkala kita ceritakan kepada beliau mimpi kita, dia boleh kata, ini maksudnya ini. Sebagai contoh, zaman dulu ada seorang kan ulama namanya Ibn Sirin. Ibn Sirin, dia ada kitab takwil mimpi. Tapi kita kena hati-hati sekarang. Kitab yang ada nama Ibn Sirin yang jual dekat pasaran, ini takwil mimpi ini, takbir mimpi ataupun takbir mimpi, ini kebanyakannya tidak sah, tidak sahih riwayatnya kepada Ibn Sirin. Ibn Sirin tak cakap macam itu. Memang Ibn Sirin ni dia ada kemampuan. Orang kalau ceritakan kepada beliau mimpi, Allah kurniakan kepadanya ilmu yang sedemikian rupa. Jadi yang poin saya yang kedua adalah mimpi ni jangan kita main. Jangan kita buat main-main. Kita pandai nak takwil mimpi sendiri. Nanti takut kita menzalimi orang. Kerana kemudian yang ketiga, mimpi ini tidak boleh kita jadikan hukum. Kalau seseorang tu dia nampak sesuatu dekat mimpi, tak boleh dia kata, ini maknanya petanda bahawa wajib untuk saya buat sedemikian rupa. Tak ada. Tak boleh dijadikan hukum. Itu mimpi hanya petanda daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ada seorang muslimah, dia dia jumpa saya, dia cakap, Ustaz, saya mimpi ada cicak masuk dekat dalam rumah saya. Kemudian cicak tu bunyi bising. Saya nampak dekat siling, nampak cicak tu. Apa maksud mimpi? Baru saya nak jawab, makcik ni dah kasih takwil mimpi dia sendiri. Dia kata, adakah maksudnya saya punya menantu yang nanti tak lama lagi nak masuk rumah ni tak baik orangnya? Subhanallah, tak ada kena-mengena dengan menantu awak pun. Tak ada kena-mengena dengan menantu seseorang. Jadi jangan kita mempermain-mainkan dengan mimpi. Kerana mimpi ni sebahagian daripada tanda kenabian. Tanda kenabian. Kemudian para jemaah rahimakumullah, jadi ini sebagai persediaan untuk Nabi. Dan sering Nabi ini tidur nampak mimpi, pagi bangun ternyata berlaku. Mungkin Nabi mimpi ada orang nak ziarah, nak ketuk pintu, bangun aja memang betul orang tu datang. Jadi ini di antara kesediaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan bagi Nabi SAW. Kemudian saya dah sebut pada minggu lepas bagaimana sebahagian daripada perkara, sebahagian daripada makhluk yang kita sangkakan mati sekarang ni mula berbicara dengan Nabi. Pohon-pohon, batu-bata. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi bersabda, aku sekarang ini tahu ada sebuah batu dulu sebelum kenabian, sebelum aku dilantik menjadi Nabi, setiap kali Nabi lalu dekat kota Mekah, batu tu akan memberi salam kepada Nabi. Bayangkan Nabi tengah lalu, tahu-tahu Assalamualaikum. Masya Allah. Pusing tengok tak ada orang, yang nampak hanya batu tu. Nabi kata, aku tahu batu tu dekat mana sekarang. Kalau ingin aku tunjuk, aku boleh tunjuk dekat mana. Jadi ini sekali lagi kesediaan bagi yang Allah kurniakan bagi Nabi SAW. Biar nanti tak terlalu terkejut tatkala Nabi SAW ini menyaksikan malaikat Jibril AS. Para jemaah rahimakumullah, perkara ini berlaku sepanjang 2 tahun. Sepanjang 2 tahun. Ini lama persediaan Allah Subhanahu wa taala. Perlahan-perlahan, bayangkan sepanjang 2 tahun tu setiap hari kalau dah nampak mimpi yang baik, dah kerap sangat batu bata, mungkin pohon yang ada di dahan yang di tangan kita nampak macam dah mati tapi berbicara dengan Nabi. Nabi dengar mungkin dia punya zikir, kesediaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah rahimakumullah, Imam An-Nawawi berkata, ini kesediaan bagi Nabi SAW biar beliau ini tidak terlalu terkejut tatkala menampakkan malaikat Jibril alaihissalam. Kerana malaikat Jibril alaihissalam tatkala menjelma, beliau tak cakap, aku ini malaikat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada para jemaah. Tapi terus tatkala malaikat Jibril datang nanti, apa yang beliau katakan? Iqra, itu perkataan yang pertama. Dia katakan, bacalah ya Muhammad.
Terus, bacalah ya Muhammad. Jadi maknanya tidak ada introduction di sana. Jadi ini kesediaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah berkata dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, awal permulaan wahyu bagi Rasulullah adalah mimpi yang baik ketika tidur. Di waktu itu dia mimpi seperti cahaya di waktu fajar. Kenapa dia katakan seperti cahaya di waktu fajar? Kita dekat Singapura tak nampak cahaya di waktu fajar. Ini nama cahaya di waktu fajar adalah apa para jemaah? Namanya fajar sodik. Fajar sodik. Biasanya sebelum waktu subuh nanti akan ada cahaya. Mungkin sekitar 2-3 saat saja. Cahaya melintang. Naik ke atas, itu cahaya matahari lah. Ya, naik ke atas ufuk, naik ke atas langit. Kita dekat Singapura tak nampak kerana banyak sangat light pollution, banyak sangat cahaya, banyak sangat lampu-lampu dekat jalan raya. Kemudian banyak sangat pollution, banyak sangat polusi, ya, banyak sangat kenderaan-kenderaan, asap-asap, factory dan sebagainya, tak nampak. Tapi mereka yang hidup mungkin di kampungan, dekat kawasan yang begitu, yang mungkin tidak ada elektrik, ketika itu dia boleh tahu. Ini kalau ada fajar sadiq, ada saja cahaya waktu fajar, itu maknanya apa? Dah masuk waktu subuh. Jadi Aisyah kata, Nabi nampak mimpi seperti cahaya di waktu subuh. Kenapa para jemaah? Kerana cahaya di waktu subuh ini jelas. Untuk mereka yang hidup di kampungan lah, kita dekat Singapura jangan harap boleh nampak. Jelas sangat. Jadi siapa yang duduk, dia tunggukan saat ni, confirm bila nampak saja cahaya tu, dia tak akan ragu-ragu. Waktu subuh dah masuk. Begitu jelas sekali. Jadi itu kiasan, bahasa kiasan yang digunakan Aisyah. Aisyah cakap, Nabi nampak mimpi begitu jelas, tak ada ragu-ragu, tak ada samar-samar. Kan kadang-kadang kita mimpi pun samar-samar kan. Saya tak tahu saya nampak muka siapa ni kan. Saya tak tahu saya nampak muka siapa, saya tak tahu siapa sebenarnya yang saya bertemu dengannya. Jadi ada sebahagian mimpi macam itu. Tapi Nabi punya mimpi begitu jelas. Kemudian para jemaah, ini poin yang penting. Aisyah berkata lagi, summa hubbiba ilaihil khala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disukai ataupun disukakan untuk bersendirian. Siapa yang mengurniakan kepada Nabi kesukaan para jemaah? Siapa? Wa hubbiba ilaihil khala. Nabi ketika itu suka untuk menyendiri. Siapa yang kurniakan kepada Nabi rasa suka untuk menyendiri? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalau menyendiri dekat Gua Hira, dan Gua Hira ini 3 mile. 3 mile ataupun 3 kilometer daripada Kaabah. Kalau tak salah saya ada peta dekat sini pada ni dia. Ini gua Jabal Nur 3 mile daripada kota Mekah. Siapa yang pergi umrah, siapa yang pergi haji, nak naik ke atas tu saja bukan senang para jemaah. Tak stop saya masa tu 3 jam, 2 ke 3 jam. Naik dekat atas. Sampai dekat atas, dah sampai dekat puncak gunung, kemudian kena turun dekat sebelah lagi. Kena turun dekat sebelah, barulah kita akan sampai dekat gua. Gua Hira ni macam 3 batu yang berhimpit di antara satu dengan yang lain. 3 batu besar. Kemudian ada gua dekat tengah-tengah cukup untuk 1 ataupun 2 orang. Dan kalau gua itu memang menghala ke arah kiblat. Dan kalau kita solat hujung sekali straight, kita akan nampak apa? Kita akan nampak Masjidil Haram. Akan nampak Masjidil Haram. Dekat zaman Nabi akan terus nampak Kaabah kerana bangunan tak ada tinggi-tinggi. Tapi sekarang akan nampaklah Masjidil Haram punya tiang-tiang, punya menara yang cantik dan indah dan sebagainya. Jadi daripada Gua Hira, Nabi SAW akan menyaksikan kota Mekah. Allah kurniakan kepada Nabi rasa cinta para jemaah, rasa cinta untuk menyendiri, untuk bersendirian. Allah yang kurniakan kepada Nabi rasa cinta untuk bersendirian ketika itu. Kan dalam kitab sirah biasanya dinyatakan wa kana yatahannathu fi layal dzati adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beribadat. At-tahannuth al-hinth dalam bahasa Arab asal maksudnya adalah syirik. Tapi dalam bahasa Arab bila ditambah ta dekat depan dah berubah maknanya macam hujud. Tahajud kan, tahajud kita tahu tahajud tu bangun solat tahajud. Dia berasal daripada perkataan hujud. Hujud maknanya tidur. Tapi kalau ditambah ta dekat depan berubah maknanya menjadi mengelak daripada tidur. Jadi kalau hinth maknanya syirik. Tapi tambah ta dekat depan, tahannuth maknanya apa? Mengelak daripada melakukan syirik. Kerana dekat kota Mekah, dekat Kaabah tu dipenuhi dengan 360 berhala. Bayangkan kondisi macam mana para jemaah, 360 berhala.
Kemudian dengan orang yang tawaf tidak berpakaian. Jadi Nabi kalau boleh Nabi nak menyendiri, nak berjauhan. Tak boleh sangat. Situasi dekat sekitar Kaabah ni tak terlalu kondusif, tak terlalu terpelihara ataupun sesuai untuk melaksanakan ibadah ketika itu. Nabi pergi dekat jauh, dekat Gua Hira. Kemudian apa yang Nabi SAW melaksanakan para jemaah? Nabi SAW bertafakkur, bermuhasabah. Duduk fikir tentang hal keadaan. Duduk fikir para jemaah rahimakumullah tentang situasi, kondisi umat, kondisi rakyat dekat kota Mekah ketika itu. At-tafakkur, muhasabah. Ada 2 poin saya nak sentuh dekat sini para jemaah. Yang pertama adalah kepentingan tafakur. Kemudian yang kedua para jemaah, bagaimana Allah apabila mengurniakan peluang, kita kena raih dan kita kena lekas-lekas kejar peluang tu. Jangan kita lengah-lengah. Tentang tafakur, tentang muhasabah, ini sebahagian daripada agama kita tahu para jemaah. Agama kita memerintahkan umat ini untuk menjadi umat yang mindful, yang menggunakan akal pemikiran. Dan bukan main menurut saja, ataupun yang bukan hanya membuat sesuatu amalan, buat sesuatu ibadah, tanpa berfikir, tanpa bermuhasabah. Tak boleh. Sebab itu dalam solat, kita kena dituntut untuk apa para jemaah? Untuk khusyuk kan? Untuk khusyuk, untuk kita fokus dalam salat kita. Janganlah sampai rakaat pertama sampai rakaat keempat langsung tak fikir langsung. Tak ada fikir langsung, otak pergi sana, fikir tentang bola, fikir tentang isteri nanti masak, lemak cili padi sebagai contoh. Pergi kat semua tempat. Tahu-tahu imam dah Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak boleh sedemikian rupa. Sebab tu ulama cakap make sure, perhatikan at least sebahagian daripada salat kita tu kita khusyuk. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala menerima. Jangan daripada awal hingga penghujung langsung tak ada khusyuk. Khusyuk maknanya apa? Kita memerhatikan apa yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Kita perhatikan satu persatu bacaan tu. Itu makna khusyuk. Ya Ustaz, kadang-kadang saya tak dapat khusyuk Ustaz, rakaat kedua dah fikir tentang benda lain. Benda banyak sangat dekat pejabat, fikir tentang. Ya betul, memang susah. Sebab tu Ibn Qayyim Al-Jauzi kata nak dapat khusyuk ini dengan manusia, dengan hati ini, dia saling bergaduhan, saling berbalah. Kita ini macam seolah-olah always in a struggle. Kita ini selalu sangat perlu untuk berusaha untuk mencapai khusyuk tersebut. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat juga, ini tak lama lagi kita melaksanakan puasa kan para jemaah. Nabi bersabda, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan penuh apa para jemaah? Muhasabah. Dengan penuh penghayatan. Tak boleh para jemaah, ibadah kita ni kita buat main macam autopilot. Kita main buat, tak apalah saya puasa je macam biasa. Daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Hari Ramadan yang kita puasa dengan hari biasa. Dekat luar Ramadan kita ni macam orang biasa. Tak ada, there's no difference, tak ada perbezaan. Tak boleh sedemikian rupa. Syarat untuk mendapat pengampunan Allah, untuk mendapat penerimaan Allah adalah kita melaksanakan sesuatu ibadah, sesuatu perkara dengan penuh muhasabah, penghayatan. Ini kenapa ni aku berpuasa? Sekarang ni kita buat fikir, kita buat merancang, ada 30 hari berhadapan dengan Ramadan. Bayangkan para jemaah, setiap hari, every day. Ramadan ni 30 hari, setiap hari Ramadan, Allah kurniakan peluang untuk mendapat keampunan. Kan? Allah kurniakan peluang untuk mendapat keampunan. Nabi bersabda, setiap hari dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan peluang untuk dikabulkan doa. Kan Nabi bersabda, walissaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa, saat dia berbuka, waktu awak nak masukkan kurma dekat mulut itu, ada satu doa yang Allah takkan reject, Allah tak tolak. Siapa yang kata? Nabi cakap Allah tak tolak. Setiap tahun Ramadan datang, every year, kita umur dah berapa para jemaah? Siapa yang dah umur 70 tahun, maknanya sudah berhadapan dengan mungkin waktu baligh, waktu umur akil baligh lah kan, 15 tahun sampai sekarang, sudah 55 Ramadan bertemu dengan kita. Kita dah melaksanakan puasa 55 kali. Maknanya sudah ada 55 kali peluang berhadapan dengan Lailatul Qadar. Kerana confirm Lailatul Qadar berlaku pada setiap Ramadan. Bayangkan para jemaah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan bagi kita Ramadan kali ini, kemudian sepanjang hayat kita para jemaah, umur berapa 8-90 tahun insya-Allah, Allah panjangkan umur.
Satu Ramadan pun kita tak dapat Lailatul Qadar. Subhanallah. Satu Ramadan pun tak pernah 30 hari Allah Subhanahu Wa Taala terima. Kerana kita main buat macam autopilot, tak pernah fikir. Tak pernah betul-betul nak usaha, ya Allah, ni kalau boleh Ramadan kali ini aku nak buat yang terbaik. Kalau boleh dah tak naklah mengumpat-ngumpat gosip, tak nak. Kalau boleh saya nak jadi insan yang lebih baik. Ini maksud melaksanakan ibadah dengan penuh muhasabah, tafakkur, untuk fikir. Dan itu sebahagian daripada ibadah. Sebab tu kita lihat dekat depan ni, Ummu Darda, dia pernah bertanya, ada orang bertanya kepada beliau, wahai Ummu Darda, ini Abu Darda. Abu Darda adalah seorang sahabat mulia. Orang bertanya, wahai Ummu Darda, ini Abu Darda punya ibadah apa ni yang paling hebat? Kerana Abu Darda ni ahli ibadat kan. Jadi orang ni dia nak copy, dia nak contohi Abu Darda. Dia nak cuba nak dapatkan tips tentang Abu Darda ni puasa non-stop ke, solat ke. Ummu Darda kata sebenarnya ibadat Abu Darda yang paling hebat adalah at-tafakkur. Beliau ini sering bermuhasabah. Dikhususkan masa dalam sehari para jemaah, ada setengah jam, ada 20 minit dia fikir tentang diri dia. Ya Allah, macam mana semalam ibadah aku? Ya Allah, ada kekurangan tak antara hubungan aku dengan insan lain? Ya Allah, siapa lagi yang belum aku maafkan? Ini fikir. Ya Allah, bagaimana esok saat tatkala kubur ini menjadi katil? Subhanallah, berfikir. Jadi apabila seorang mukmin itu sering berfikir para jemaah, di situ akan timbulnya tekad dan semangat untuk mempertingkatkan amalan. Itu dia rahsia. Orang mukmin bila dia fikir, dia semakin kuat bersemangat untuk tekad, untuk beramal. Dan dia bukan semakin depres, alamak dah nak mati. Tak, bukan. Kalau dia tahu, sebab tu Nabi bersabda dengan para sahabat, Nabi ini berdiri menjadi imam. Kalau biasa imam cakap apa, sawu sufufakum kan. Di antara peringatan Nabi SAW adalah sallu salatal muwaddi'. Salatlah kamu seolah-olah ini solat kamu yang terakhir, your last prayer. Bayangkan kalau tadi subuh kita yang terakhir. Macam mana kita nak solat para jemaah? Macam mana kita punya khusyuk, kita punya Al-Fatihah, kita punya doa tatkala sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh kita tak nak salam. Kalau tak nak cakap Assalamualaikum, kalau boleh kita nak terus dalam solat. Kalau kita tahu itu ibadah kita yang terakhir. Kerana itu faktanya. Orang mukmin bila bermuhasabah semakin semangat dia untuk beramal. Jadi penting untuk kita bermuhasabah. Al-Hasan Al-Basri berkata, bertafakkur seketika. Untuk kita berfikir seketika, muhasabah seketika. Itu lebih baik daripada beribadah setahun. Beribadah setahun maknanya apa? Beribadah tapi macam autopilot. Kita tak pernah fikir apa-apa, kita solat pun tak ada khusyuk. Kita buat apa-apa semua macam buat dah je, macam tak ada apa-apa. Tak boleh sedemikian rupa. Sufyan As-Sauri berkata, bertafakkur semalaman itu lebih baik daripada ibadah. Jadi kalau para jemaah akan lihat, begitu banyak sangat ulama yang menitik beratkan tentang tafakkur. Hatta Nabi SAW, 2-3 tahun para jemaah, 2-3 tahun, setiap 10 hari Nabi pergi ke Gua Hira, Nabi akan duduk di sana para jemaah, bertafakkur seketika, beribadah seketika. Nabi bawa sedikit makanan. Nabi duduk dan Nabi makan para jemaah. Kemudian apabila makanan tu dah habis, Nabi akan pulang balik ke rumah untuk mengambil bekal semula. Kemudian Nabi akan pulang lagi semula ke Gua Hira untuk bertafakkur. Apakah maksud tujuan Allah Subhanahu Wa Taala utuskan saya di muka bumi ini? Itu kita kena fikir para jemaah. Tujuan hidup ini apa? Berapa lama kita boleh hidup para jemaah? Subhanallah. Hidup ini dia seolah-olah macam kalau kita main arrow, kita ambil anak panah, kita lepaskan panah tu sekali para jemaah. Kemudian panah tu kalau terkena target, alhamdulillah, bersyukur. Itu kan hidup. Umur kita hanya sekali saja, yang umur yang Allah kurniakan. Betul tak? Tak ada seseorang yang dah mati dia boleh hidup balik, tak ada, sekali saja. Jadi kita tafakur, muhasabah, kita fikir itu untuk make sure kita punya tujuan, kita ini go on target dan kita kena target yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Itu kepentingan bertafakkur. Poin yang kedua, Sayyidatina Aisyah berkata, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada Nabi rasa suka untuk bertafakkur. Ini rasa suka ini para jemaah, kita perhatikan firman Allah, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala
menjadikan iman itu satu perkara yang kamu cintai dan kamu sukai. Kadang-kala para jemaah, kita ini melaksanakan ibadah di masjid, kita ini ahli masjid, kita kasih sedekah dekat masjid, kita buat itu, kita buat ni, kita buat kebaikan semua. Jangan sekali-kali kita ini terfikir dalam mendak kita, oh aku ni dah bagus dah, Masya Allah. Dah bagus. Tidak para jemaah. Yang kurniakan kepada kita rasa cinta kepada masjid itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini para jemaah sekarang ni duduk dekat rumah Allah pada pagi Ahad, sedangkan banyak benda lain kita boleh buat pagi Ahad kan. Sama ada kita nak pergi online shopping ke, sekarang ni baju raya pun dah keluar. Jangan cakap kuih raya, baju raya pun dah keluar dah. Kan? Kita nak tengok drama ke TV, ke nak jalan-jalan, ke keluar dengan cucu, ke banyak benda kita boleh buat. Tapi para jemaah muslimin dan muslimat datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, duduk nak dengarkan ceramah, nak dengarkan tazkirah. Siapa yang kurniakan rasa cinta? Kita ke yang gerakkan kaki tu? Tidak, Allah. Allah kurniakan rasa cinta kepada kita, maknanya dia sayangkan kita. Sebab itu, kita sebagaimana Allah sayang dan Allah cintakan kita, tidak boleh sekali-kali para jemaah, kita ini judge dan kita ini hukum insan lain. Kerana Allah kurniakan kepada kita peluang. Begitu juga kemungkinan Allah sekarang ini tak kurniakan kepada orang lain itu, yang belum solat, yang belum puasa ni. Minggu lepas ada jemaah tanya saya tentang suaminya yang belum puasa. Allah belum kurniakan kepada beliau lagi peluang. Tapi jangan kita hukum beliau. Kerana apa? Yang kurniakan rasa cinta itu insya Allah nanti. Sebagaimana Allah sekarang kurniakan kepada kita rasa cinta, nanti Allah akan kurniakan kepada beliau rasa cinta juga kepada masjid, kepada ibadah, kepada berpuasa. Sering kita berharap dan sering kita mendoakan kebaikan, dan doa seorang mukmin untuk mukmin yang lain ini, untuk mukmin yang lain an zahril ghaib, Nabi kata. Di belakang tabir, maknanya orang tu tak tahu kita doakan untuk dia. Ini para jemaah, Nabi kata tidak ada hijab antara kita dan doanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah terima doa tu. Kita doakan untuk beliau, kita usaha untuk beliau, kita kasih nasihat yang baik-baik. Jangan kita sindir, jangan kita marah. Ini ada seorang teman saya dulu, para jemaah, dia nak nasihatkan pakcik dia solat, apa dia buat? Dan pakcik dia tak pernah solat. Waktu solat, dia sengaja on radio kuat-kuat biar pakcik dia dengar azan. Kemudian dia ambil sejadah, pakcik dia tengah tengok TV, dia bentang sejadah betul-betul dekat depan TV. Masya Allah, ni mencik pasal. Pakcik dia bangun daripada sofa, kemudian sepak muka dia. Dia datang jumpa saya, komplain. Saya cakap, awak yang salah. Awak yang salah. Itu ke cara dakwah Nabi SAW. Subhanallah. Nabi SAW ketuk rumah pakciknya, sama ada Abu Talib, sama ada Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi nasihat dengan penuh lemah lembut. Dakwah ni bukan memaksa para jemaah, tapi dakwah ni adalah berusaha. Berusaha dengan penuh hikmah, dengan lemah lembut, dan kita serahkan kepada Allah. Dan mungkin kita anggap orang ni tidak ada harapan, tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin mengurniakan rasa cinta, tak ada yang boleh halang. Kita mungkin ada kenalan, kita mungkin pernah dengar tentang ahli saudara kita ke ahli keluarga kita yang dulunya teruk, sekarang dah berubah. Siapa yang kurniakan rasa cinta? Allah. Jadi ini satu pengajaran juga untuk kita. Kemudian para jemaah rahimakumullah, persoalannya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ketika ini di manakah beliau? Beliau ketika ini beliau tahu, dan suami beliau berikan ruang serta peluang untuk suaminya. Kerana dia tahu Nabi SAW ini memerlukan kepada sedikit masa untuk menyendiri. Dan beliau izinkan suaminya untuk pergi menyendiri. Dan kadang-kala Sayyidatina Khadijah yang akan datang, beliau akan pergi ke gua tersebut. Umur beliau ketika ini sudah 55 tahun. Bayangkan sekarang ni budak kecil ataupun kita ni remaja ni pun kadang-kadang naik dekat atas pun boleh semput juga, macam mana beliau umurnya 55 tahun. Ni sekarang nak naik dekat atas Gua Hira dah senang lah para jemaah, kan ada tangga. Kan biasanya ada orang Pakistan tu dia dah buat tangga. Dulu tak ada tangga, batu bata. Susah nak naik. Beliau naik ke atas, beliau bawa sedikit makanan dan beliau akan duduk bersama dengan si suami. Seketika kemudian beliau akan turun dan beliau biarkan Nabi SAW sendirian. Apa yang pelajaran yang mampu untuk kita belajar di sini para jemaah? Bagaimana seorang isteri punya peranan itu penting para jemaah. Beliau ini memberi sokongan kepada Nabi SAW, memberi sokongan kepada suaminya. Beliau ini tidak membiarkan suami sendirian, dan suaminya pun tidak membiarkan istrinya sendirian. Itu penting untuk kita faham. Kadang-kadang kita bernikah dengan seseorang, mungkin sebahagian individu macam itu, kemudian setelah
pernikahan, setelah berapa tahun kan, setelah honeymoon period dah habis, dah berapa tahun, kemudian dia buat bodoh dengan orang rumahnya. Istrinya dekat rumah mungkin, buat kerja rumah, suaminya bekerja, suaminya naik pangkat, suaminya sambung belajar, sampai suaminya dah satu level, dah sampai satu pangkat ataupun peringkat, istrinya masih lagi macam 10 ataupun 20 tahun yang dahulu. Kemudian setelah itu baru tidak ada persefahaman. Siapa yang salah ketika itu? Kalau seorang suami, apalah awak tak faham. Sebenarnya kita yang merupakan punca kesalahan. Kerana tidak menyertakan orang rumah dekat urusan kehidupan kita. Kita tak ceritakan tentang beliau, kita tidak memberikan kepada beliau maklum balas, kita tidak berikan kepada beliau update dan sebagainya. Jadi ini rumah tangga ini para jemaah sebelah tangan tak boleh bertepuk. Suami mainkan peranan, isteri juga mainkan peranan. Sayyidatina Khadijah pun, dia bukan kontrol sangat. Okey, suami kena dengan isteri kan, okey 10 hari lah saya duduk dekat gua ni. Duduk awak dengan saya. Tak ada para jemaah. Dia beri peluang, dia kasih space, kasih ruang kepada suaminya. Dia Nabi nak bertafakur, masa untuk bersendirian, dipersilakan. Subhanallah. Kita jangan pula gunakan, ini baik susah juga ustaz-ustaz kalau cakap ni. Kadang-kadang ada jemaah digunakan ni, Ustaz Aizal yang cakap. Ni awak kena izinkan saya ni perlukan space, perlukan masa, perlukan ruang. Saya ni setiap minggu sekali saja nak main pancing, takkanlah awak pun ikut PJT. Ni ustaz yang cakap kena ikut. Lain para jemaah, ini masalah peribadi ni, rumah tangga ni kena banyak berbual. Kalau seseorang tu kalau dah pancing 24 jam pun, ni dah susah lah, dah jadi cerita. Jangan gunakan nama saya. Bukan tu maksud saya di sini. Kemudian para jemaah rahimakumullah, itu poin yang kedua saya nak sentuh. Poin yang ketiga, fasa bersendirian dekat Gua Hira tidak pernah berulangan setelah Islam. Setelah Islam tak pernah. Sebelum Islam Nabi bersendirian dekat gua. Adapun setelah Islam tidak pernah Nabi SAW ini mengajar kepada para sahabat untuk bermuhasabah secara bersendirian. Kamu kena bertapa dekat gua sana, tak ada. Kerana mungkin ada sebahagian orang sama ada dekat masjid ni ataupun yang dengar online dia kata, ni tafakur ni penting. Apa kata saya sekarang nak tafakur, saya pergi dekat mana-mana gua, dekat Singapura tak ada gua para jemaah. Singapura tak ada gua. Wallahualam mana-mana gua dia boleh jumpa ke. Saya nak duduk nak tafakur sendirian, tak ada para jemaah. Tak ada ibadah bersendirian di sisi Islam. Bahkan yang ada di sisi Islam, kalau kamu ini ingin tafakur, pergi laksanakan i'tikaf. Laksanakan i'tikaf dekat rumah Allah. Itu pun ketika i'tikaf bukan sendirian. Dengan orang ramai, dengan jemaah masjid dan sebagainya. Jadi ibadah di sisi Islam itu tidak pernah bersendirian. Bahkan Nabi SAW bersabda, Al-mu'minul ladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adhahum. Orang mukmin yang bercampur dengan orang ramai, kemudian bersabar di atas mereka punya karinah, mereka punya kesakitan. Kerana kita kalau dah campur dengan orang, pasti ada karinah macam-macam. Kan para jemaah, ada gosip lah, ada perangai tak baik lah, ada penipu lah, ada penyangak lah. Nabi kata orang mukmin yang bercampur dengan orang ramai, lalu bersabar di atas karinah mereka punya perangai, itu adalah lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bercampur dan tidak bersabar di atas perangai orang ramai. Jadi maknanya di sisi Islam, ibadah itu ataupun seorang mukmin itu dia hidup secara bermasyarakat. Kemudian para jemaah rahimakumullah, ini tadi Jabal Nur saya kita dah lihat, kita perhatikan para jemaah, ini merupakan tempat yang mana saat permulaan wahyu. Mungkin ada orang bertanggapan ini permulaan wahyu ni seharusnya dekat tempat yang gah. Seharusnya dekat istana kan. Masya Allah, dia akan sampai akhir zaman, sampai hari kiamat risalah Nabi SAW. Tapi Allah pilih tempat yang baik, Allah pilih tempat yang kita nampak macam tawaduk, kita nampak macam rendah dan kita nampak macam tidak ada nilai. Akan tetapi para jemaah, yang pentingnya bukanlah tempat, yang pentingnya bukanlah pangkat, yang pentingnya bukanlah kemuliaan di sisi kaca mata manusia, tapi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pilih tempat itu Gua Hira para jemaah. Kita bayangkan ini kali pertama Saidina Jibril, malaikat Jibril turun setelah 550 tahun beliau tidak turun ke bumi. Kerana sebelum itu 550 tahun yang dahulu beliau turun bertemu dengan siapa? Dengan Nabi Isa alaihissalam. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ada 550 tahun. Setelah Nabi Isa Allah Subhanahu wa taala angkat ke langit, malaikat Jibril tak turun.
Tidak turun lagi. Kemudian ini merupakan saat pertama, detik pertama Allah Subhanahu Wa Taala izinkan malaikat Jibril untuk turun dekat Gua Hira. Ketika itu para jemaah rahimakumullah, ini merupakan satu saat, satu detik yang paling berharga. Saat apa para jemaah? Penerimaan wahyu. Nikmat yang agung ke tak agung para jemaah? Nikmat wahyu ni. Al-Quran yang ada dekat rak-rak ni para jemaah. Kita kalau benar-benar menghargai Al-Quran ini para jemaah, subhanallah, kita akan tahu nilainya luar biasa nikmat ni. Nilainya luar biasa nikmat ini, nikmat Al-Quran. Kan kadang-kadang kita tak baca Al-Quran, yang kita baca tu hanya setahun sekali. Ataupun kalau anak muda dia nak masuk hantaran, nak masuk meminang, barulah Al-Quran yang dipilih pun Al-Quran yang disaluti dengan kain emas cantik, diletak dekat atas dulang berhias. Kemudian setelah habis majlis, tak baca pun, Quran tu disimpan balik semula kan, sampai berdebu Al-Quran itu. Sedangkan Al-Quran ini satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan, wahyu ke atas Nabi SAW. Ada satu kisah para jemaah saya nak sentuh sebelum kita pindah kepada kisah penerimaan wahyu. Setelah Nabi SAW wafat, ini kisah setelah Nabi meninggal dunia lah, Nabi wafat. Abu Bakar Siddiq dengan Saidina Umar Ibn Khattab, kita bayangkan ni dua sahabat senior ni, sahabat besar, dua sahabat senior. Mereka ingin menziarahi Ummu Aiman. Siapa itu Ummu Aiman? Ummu Aiman adalah pembantu rumah Nabi, orang biasa. Kalau istilah kita macam maid, pembantu rumah Nabi. Mereka nak ziarah orang yang dulu berkhidmat dekat rumah Nabi SAW. Maka dia pergi dekat rumah Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman bila nampak wajah Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq, dia menangis. Kemudian Abu Bakar dengan Umar menyangka bahawa Ummu Aiman ini menangis kerana sedih. Dia terpisah dengan Nabi, kan Nabi dah wafat, dah tak dapat bertemu dengan Nabi. Maka Abu Bakar berkata, hawwin alaika, tenang-tenang saja wahai Ummu Aiman. Sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk Nabi itu adalah lebih baik daripada apa yang ada dekat dunia ni. Maknanya syurga dengan darjat yang dekat di sisi Allah itu lebih baik. Tak payah kamu nak nangis sangat. Maka Ummu Aiman kata, subhanallah, demi Allah, aku ini menangis bukan kerana berpisah dengan Nabi SAW, bukan kerana Nabi dah wafat. Kerana aku tahu apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal daripada apa di dunia ini. Akan tetapi aku menangis kerana sekarang ini, saat ini, pada hari ini sudah terputuslah wahyu daripada langit. Subhanallah. Dah tak lagi kita menerima wahyu daripada langit. Dan itu satu nikmat yang besar. Abu Bakar dengan Umar ketika mendengar, mereka dua pun menangis para jemaah. Baru mereka faham ini sebenarnya maksud yang agung yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Kemudian para jemaah, dalam hadis yang sama tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Aisyah berkata, ketika Nabi SAW satu malam ketika Nabi berada dekat Gua Hira, dalam sebuah riwayat malam itu malam yang tidak ada bulan, yakni setelah pertengahan bulan. Yakni bulan mengambang, biasanya pertengahan bulan kan. Kalau penghujung bulan, 10 malam terakhir setiap bulan ni maknanya bulan sudah tidak lagi mengambang dan kemungkinan dah tak ada lagi bulan lah, jadi gelap. Kita bayangkan kita naik dekat gua tu, kita naik dekat gunung tu dah gelap. Sekarang ni ada lampu-lampu, dulu gelap. Kemudian dekat dalam gua, gelap juga para jemaah. Kemudian di penghujung bulan, gelap gelita, tak nampak apa-apa. Ketika itu para jemaah rahimakumullah, datang kepada Nabi SAW malaikat. Terus langsung Jibril menjelma. Dia katakan, bacalah, subhanallah. Tak ada introduction. Aku ini malaikat Jibril. Aku ini utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku itu dan aku ini. Tapi first thing dia katakan, Iqra, baca ya Muhammad. Maka Nabi berkata, ma ana biqari, aku tidak boleh membaca. Maka malaikat itu memeluk Nabi SAW sekuat-kuatnya. Kemudian dia melepaskan Nabi sekali lagi. Kemudian dia baca, dia katakan, Iqra, bacalah ya Muhammad. Nabi kata, ma ana biqari, aku bukan seorang pembaca. Nabi tak boleh baca. Kan Nabi ini ummi, tak boleh baca. Maka malaikat Jibril peluk Nabi sekali lagi. Benda ni berlaku sampai 3 kali. Dalam sebuah riwayat, hatta balagha minnil jahad. Sehingga badan aku ini rasa macam tertekan. Seolah-olah macam dah tak boleh nak nafas. Kuat sangat Jibril memeluk Nabi SAW. Ini ada sebahagian ulama' dia kata, this is the last emptying out. Ataupun ini merupakan suatu, dia jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini ada 3 para jemaah. 3 peringkat menuju kepada Allah.
Yang pertama itu at-takhliyah. At-takhliyah yakni emptying out, mengosongkan diri. Kita mengosongkan diri daripada segala perkara melainkan Allah. Kosongkan diri daripada sikap takabur, daripada sikap mementingkan diri sendiri, daripada riak. Ini orang yang nak dekat kepada Allah, kalau dalam dirinya banyak sangat sifat-sifat yang keji, macam mana nak dekat dengan Allah? Jadi ulama kata ada 3 level. Yang pertama, mengosongkan diri. At-takhliyah, dengan kha, at-takhliyah, mengosongkan diri. Peringkat yang kedua, at-tahliyah. At-tahliyah yakni adornment. Yakni kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang mulia. Setelah kita buang sifat-sifat yang keji, kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang mulia. Setelah kita buang sifat mementingkan diri sendiri, ni Ramadan ni, ataupun solat Jumaat. Kita kalau boleh, setiap Jumaat kita nak buat. Kan last Friday punya khutbah, ada orang tipu sistem. Setiap Jumaat nampak, muka dia lagi, dia tipu. Dia tipu. Maknanya apa? Dia ni kalau betul melaksanakan solat Jumaat, maknanya ada orang lain yang tak boleh solat Jumaat. Ada Pak Haji yang pernah bual dengan saya, dia cakap, Ustaz ini Masya Allah, terima kasih tadi khutbah, dia katakan. Dia cakap dia tahu orang, kawan dia juga, ada dalam 20 email address. Dia sengaja buat dan setiap Jumaat di solat Jumaat. Dan Pak Cik ni dia tangan dia tak laju, dia type lambat. Sering sangat dia tak dapat tempat. Dia cakap terima kasih khutbah tadi, dia cakap yang betul-betul menyentuh. Orang yang terkena tu memang terkena. Ini masalah para jemaah. Bila dalam hati ada perasaan self-centeredness, dia rasa diri aku, keperluan aku, ibadah saya saja yang penting. Ini susah. Macam mana nak dihiasi dengan sifat yang mulia. Jadi yang pertama at-takhliyah, mengosongkan diri. Yang kedua menghiasi diri, baru sampai yang ketiga. Yang ketiga itu apa? At-tajliyah. At-tajliyah itu apa para jemaah? Ya ini penzahiran makna-makna. Penzahiran makna-makna ini Allah kurniakan kepadanya ilmu. Barulah solat boleh khusyuk. Barulah tatkala angkat kedua tangan, senang sangat nak menangis. Subhanallah. Barulah baca Quran, kemudian kita baca terjemahan dia. Masya Allah, menitis air mata. Ini orang yang Allah dah kurniakan. Tapi ada 3 peringkat. Takhliyah, kemudian tahliyah, hak. Sebab tu bahasa Arab ni bahaya. Kita salah sebut saja kha dengan hak, lain maknanya. Opposite. Takhliyah mengosongkan diri, tahliyah menghiasi diri, kemudian baru at-tajliyah. The arrival of meaning. Barulah Allah kurniakan ilham, Allah kurniakan maklumat, Allah kurniakan rasa khusyuk, Allah kurniakan rasa cinta kepada masjid, rasa ketakwaan iman. Ulama kata, ini pelukan Jibril. Bagi Nabi SAW, ini merupakan the last of the emptying out. Ia merupakan kekosongan, mengosongkan diri yang terakhir. Wallahu alam, ini merupakan kalam ulama-ulama sufi lah. Kemudian Jibril memeluk, setelah Jibril memeluk Nabi kali yang ketiga, Nabi berkata, ma'ana biqari, aku tak boleh baca. Ketika itu turunlah firman Allah, Jibril menyampaikan wahyu, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya Muhammad dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Dia mencipta manusia dari segumpal darah. Kita semua ni dulu dari segumpal darah. 100 tahun yang dulu kita tak ada para jemaah. Dan 100 tahun yang mendatang pun kita dah tak wujud lagi. Nama kita cuba ada dekat atas batu nisan. Subhanallah. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Khalaqal insana 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Dia mengajar manusia dengan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar manusia apa yang insan tidak mengetahuinya. Kemudian malaikat Jibril menghilang. Subhanallah. Bayangkan para jemaah, macam mana perasaan Nabi SAW. Itu saat yang pertama dia nampak makhluk, tak pernah nampak. Nabi tak tahu apa yang kat depan ni. Ini dekat depan ni betul tak betul manusia ke tidak? Ini insan ataupun jin? Ataupun ini betul ataupun tidak? Aku ini waras ataupun tidak? Maka apa berlaku? Nabi SAW ni rasa gemetar, rasa takut para jemaah. Dan Nabi dengan segera pulang ke rumah, lari ke rumah. Lari ke rumah bertemu dengan Sayyidatina Khadijah. Kemudian Nabi berkata, Zammiluni, selimuti aku.
Kita kalau lihat para jemaah, orang yang tengah trauma, siapa kerja dekat hospital tahu, dekat hospital kan ada trauma unit. Orang kalau tengah trauma ni para jemaah, dia tak tahu apa yang berlaku dekat sekitar dia kan. Dia macam shock, panik. Dia tak tahu. Orang kalau tengah trauma, doktor akan suruh buat apa? Doktor akan suruh selimutkan dirinya biar badannya body heat, dia dapat meningkatkan kembalikan semula kepanasan dalam tubuhnya. Nabi SAW ketika ini berada dalam keadaan trauma, tapi di waktu yang sama, Nabi punya akal ni function. Nabi tahu apa yang berlaku. Sehingga Nabi yang suruh orang untuk, suruh Sayyidatina Khadijah untuk menyelimutkan Nabi SAW. Subhanallah. Para jemaah rahimakumullah. Ada ulama, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqh Sirah, beliau berkata, tatkala beliau ini membaca tentang hikmah, mengapa Allah memilih untuk mengutus malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama. Bukankah boleh Allah Subhanahu Wa Taala malaikat ini menyampaikan wahyu yakni terus kepada Nabi, kan? Seolah-olah macam kita pernah dengar kan macam mana Sayyidatina Aisyah berkata, kadang-kala Nabi ini menerima wahyu dan kami tahu saat dan detik Nabi ini menerima wahyu. Mungkin Nabi punya mata tertutup. Kemudian waktu itu cuaca, suasana musim sejuk, semua orang pakai baju panas, tapi Nabi punya kepala ni penuhi dengan keringat kerana beratnya wahyu, saat penerimaan wahyu. Subhanallah. Allah boleh kurniakan wahyu macam itu kepada Nabi. Nabi tengah duduk dekat rumah ke apa, tahu-tahu Iqra, ataupun duduk dekat Gua Hira, tahu-tahu terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa para jemaah? Melalui perantaraan malaikat Jibril, ini permulaan bagi Nabi SAW. Kerana Nabi ini saat yang pertama, beliau belum pernah nampak malaikat Jibril, jadi introduction bagi Nabi. Ini mulai hari ini, kamu telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu bakal menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini wahyu yang pertama. Jadi sebagai persediaan untuk Nabi SAW. Subhanallah. Itu kemudian para jemaah rahimakumullah. Soalan yang kedua, kenapa awal ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih itu Iqra, bacalah. Adakah ini perintah untuk Nabi untuk membaca? Kerana Nabi ini memang tak membaca. Nabi ini ummi, an-nabiyul ummi. Ummi maknanya apa? Orang ni memang tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Kalau dia belajar pun dia tak boleh. Bukan dia tak boleh membaca, menulis kerana dia tidak belajar. Tidak para jemaah. Al-ummi yakni dia tidak boleh membaca dan dia tidak boleh menulis. Ini dia Sayyidina Rasul. Bahkan ada nanti kita akan dengar kisah ini setelah Nabi menjadi Nabi kan. Kemudian Nabi nak buat perjanjian. Ini perjanjian Hudaibiyah dengan orang Quraisy. Ketika itu nak buat perjanjian perdamaian, peace treaty. Kemudian Sayyidina Ali yang menulis kontrak tu, yang menulis perjanjian tu. Sayyidina Ali menulis min Muhammad Rasulullah. Orang Quraisy marah. Orang Quraisy kata kepada Nabi, ya Muhammad, ini kamu padam ini Rasulullah. Kerana kalau kami tahu engkau ini Rasulullah, kami tidak akan memerang kamu. Jadi Nabi kata dengan Ali, wahai Ali, Ali ketika itu 18-19 tahun, anak muda, remaja, darah panas. Nabi kata dengan Ali, wahai Ali, kamu padam Rasulullah. Ali kata, demi Allah tidak, aku tak akan padam kalimat Rasulullah. Ini anak muda semangat dia. Apa nak jadi, jadilah, aku tak akan padam. Nabi tersenyum, Nabi kata, wahai Ali, tunjuk aku mana kalimat Rasulullah. Nabi tak boleh baca, tak boleh menulis. Ali kata, ini dia kalimat dia. Nabi ambil pena, Nabi sendiri yang padam kalimat Rasulullah. Nabi tak boleh membaca, Sayyidina Rasul tak boleh menulis. Nah, kenapa kalimat Iqra, kalimat yang pertama para jemaah Allah turunkan? Ini mesej yang penting ni. Ia memberi petanda bagi umat Nabi SAW bahawa umat ini adalah umat yang menjadikan ilmu itu sebagai dasarnya. Al-Quran ini adalah kitab ilmu. Hadis Nabi adalah ilmu. Bahkan semua urusan kehidupan kita memerlukan kepada ilmu. Tak ada di sisi Islam para jemaah istilah ilmu dunia dan ilmu akhirat. Tak ada. Sebab tu kita akan mendapati Imam Syafi'i, imam ni dia seorang imam ahli bidang fikih, imam. Tapi beliau juga imam dalam matematika, ilmu hisab. Sama juga dengan Ibn Sina, kita sering dengar nama Ibn Sina, Avicenna dalam pakar perubatan. Beliau juga merupakan seorang faqih, seorang ahli ilmu agama. Banyak sangat ulama macam itu para jemaah. Tak ada istilahnya ilmu dunia, ilmu akhirat. Semuanya ilmu kalau niatnya baik menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita ajar betul-betul, kita ajar dia baik-baik sehingga menjadi doktor, jadi engineer, jadi
Apa sahaja. Niatnya baik, itu ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini umat Iqra. Umat ini adalah umat membaca. Umat yang menjadikan segala perkaranya berdasarkan ilmu. Segala perkara berdasarkan ilmu. Apatah lagi ilmu agama. Apatah lagi ilmu agama. Ilmu agama ini amanah para jemaah. Kerana sekarang dah kerap sangat saya dengar ada orang dia suka belajar melalui online. Kalau dia dengar ceramah-ceramah asatiza, ceramah-ceramah ustaz tu baik jugalah. Tapi kita kena tahu ceramah mana yang okey. Ada yang okey, ada yang tak KO kan. Ada yang KO juga, ada yang tak okey juga. Sehingga ada orang dia dengar ceramah-ceramah daripada tak tahu dekat negeri mana. Sehingga mengakibatkan dia punya pemikiran pun menjadi kacau bilau. Jadi ilmu ini adalah amanah. Ilmu dia adalah amanah memerlukan kepada guru yang membimbing. Tak boleh para jemaah rahimakumullah, kita ni hanya sekadar mengambil ilmu kita itu sambil lewa. Saya pernah berbual dengan seorang anak muda, pemikirannya begitu ekstrim. Saya tanya kepada beliau, mana awak punya guru? Cakap, saya tak perlukan kepada guru Ustaz. Dia keluarkan handphone dia, ini dia. Ini ada apps hadis, Quran, tafsir, Sahih Bukhari, ada tunjukkan ni dalam 10 apps. Itu dia punya guru. Ini masalahnya para jemaah. Apabila belajar ilmu agama tidak berguru, maka apa? Ia boleh mengakibatkan kesesatan. Amat berhati-hati. Kita kembali kepada kisah kita lagi 10 minit para jemaah. Ketika itu Sayyidina Rasul SAW lari pulang ke Sayyidatina Khadijah. Dalam keadaan gemetar, takut. Zamiluni, selimutilah aku. Maka Sayyidatina Khadijah diselimutkan Nabi SAW. Kemudian ketika itu Nabi ceritakan kepada Sayyidatina Khadijah, aku tadi nampak makhluk ini dekat gua. Ini yang dia sampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu dia menghilang. Ya, Khadijah, apa yang aku nampak ini? Adakah aku gila? Adakah ini jin? Adakah itu? Adakah? Sayyidatina Khadijah apa dibuat para jemaah? Dia menyokong suami dia, memberi kekuatan kepada suami. Dikatakan, demi Allah wahai suamiku, Allah tak akan sia-siakan kamu. Kamu ini buat baik orangnya. Orang kalau memerlukan kepada kamu ini menjaga silaturahim. Kamu membantu orang yang lemah. Kamu membantu orang yang kehilangan harta. Kamu menghormati tetamu. Kamu ini membantu menjalankan kebenaran. Semua ini benda kamu buat. Ini semua social welfare punya work. Social enterprise. Perkara-perkara yang baik berkhidmat untuk masyarakat kamu buat. Allah tak sia-siakan kamu. Allah. Ada hadis Nabi SAW para jemaah. Ada hadis Nabi yang berbunyi, sani'il ma'ruf, orang yang sering buat kebaikan, dia ni Allah Subhanahu Wa Taala akan jauhkan daripada keburukan. Orang yang sering buat kebaikan, syaratnya apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Bukan riya, bukan ujub, bukan takabur. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kita pun tak boleh menghukumkan orang, Ustaz dia ni tak ikhlas. Kenapa dia tak ikhlas? Kerana dia pergi bantu fakir miskin, lalu dia ambil gambar dia masuk kat social media. Tak, para jemaah rahimahullah. Jangan kita menghukum orang. Ini tak lama lagi Ramadan. Kita tahu anak-anak muda kita semangat kan. Dia pergi cat rumah sana, dia pergi kasih bantuan dekat sini. Ada anak-anak muda ni suka masukkan gambar dekat social media, video dekat social media. Ini semua tak ikhlas, tak? Tak ikhlas, adakah habis terhapus dia punya pahala? Tidak. Jangan kita menghukum. Kerana yang tahu ikhlas atau tidak itu Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi Islam, ada amalan kita nak buat sembunyi-sembunyi, itu ikhlas dan itu baik. Dan ada amalan kita buat dekat depan orang pun Islam galakkan. Juga Islam galakkan. Sebab itu kita tahu dalam sebuah hadis bagaimana Nabi ketika itu memerlukan kepada infak, memerlukan kepada harta supaya dapat mengutus tentera. Nabi suruh para sahabat kasih infak. Dan kita tahu Abu Bakar Siddiq, dia menginfakkan berapa banyak harta dia para jemaah. Seluruh harta dia. Dia punya bank account dia kosongkan. Jadi jangan kita ingat, dia punya harta semua dia bagi. Rumah sekali dia jual lah Ustaz. Tak. Dia punya bank account, harta, cash, semua dia bagi. Tapi dia ada juga perniagaan dekat kota Madinah. Every day ada juga insya-Allah ada pendapatan, ada income, ada daily income. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia bagi semua harta dia. Sayyidina Umar bagi setengah harta dia. Macam mana kita tahu ni penuh ataupun setengah? Macam mana kita tahu para jemaah? Kerana mereka melaksanakan perkara itu dekat depan orang ramai. Supaya orang semua menyaksikan. Supaya semua terdorong. Dia ni bagi ya. Apa kata aku bagi juga?
Pak Haji ni pun kasih infak lah, apa kata saya pun buat. Semangat, mendorong di antara satu dengan yang lain. Jadi boleh kita nak buat amalan dekat depan orang untuk mendorong orang lain buat. Jadi jangan kita menghukum orang yang buat sesuatu amalan dekat depan orang itu sebagai riak, langsung tak dapat pahala. Tidak para jemaah. Entah dia ni yang paling ikhlas. Niat dia nak dorong orang ramai. Orang biar nampak saya dah mula bantu orang, saya masuk kat social media, biar semua orang pun ikut. Budak muda ni boleh buat, takkanlah saya tak boleh buat. Dia pun terdorong juga buat, dah dapat pahala para jemaah. Jadi Sayyidatina Khadijah apa dia buat? Dia sebutkan semua kebaikan Nabi, dia kasih dorongan dekat Nabi. Dia katakan kamu jangan takut, orang buat baik macam kamu ni Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengabaikan. Dia kasih dorongan, kasih sokongan. Ini penting para jemaah, sokongan orang rumah. Kadang-kadang suami ni bila dia cerita tentang masalah dekat pejabat, dia tahu kita ni tak ada, ataupun isterinya tidak ada penyelesaian, tak ada solution. Tak ada solution, dia cuba nak supaya orang tu dengar je. Dan penting juga suami untuk jelaskan kepada orang rumah, kasih update, penjelasan kepada beliau. Ceritakan apa yang berlaku dan sebagainya. Kerana orang rumah tak tahu, isteri kita tak tahu. Nabi sekarang ni ada masalah yang besar, Nabi nampak makhluk dekat Gua Hira dan Nabi tak tahu makhluk ni betul ataupun tidak. Ini yang Nabi nampak ini benar ataupun tidak, Nabi tak tahu. Ada masalah yang besar, Nabi pergi dekat siapa para jemaah? Nabi tak pergi dekat pakciknya, dan Nabi dengan pakciknya rapat, Abu Talib kan. Nabi tak pergi dekat kawan baik Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi terus pergi dekat rumah, bertemu dengan orang rumahnya. Update dekat orang rumahnya apa yang berlaku. Kita ada masalah, kita kena update orang rumah kita. Kita ada isu, ada perkembangan, make sure orang rumah kita tahu para jemaah. Kadang-kadang kita ini duduk berbual dengan kawan kita dekat kedai kopi kita. Semua kawan kita ni tahu semua tentang urusan kita, melainkan orang rumah. Ini masalah. Kemudian bila orang rumah ternampak WhatsApp kita marah. Kita kata, ni awak tak faham. Subhanallah, kita puncanya kerana kita tidak perjelaskan. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidatina Khadijah, bila dia dengar para jemaah Nabi punya cerita, dia sokong Nabi, dia sokong suami. Dia tak faham apa yang berlaku ni sekarang, dia pun tak ada jawapan. Tapi dia cuba untuk nanti sama-sama membantu. Dia halakan Nabi, aku ada seorang saudara, nama dia Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal ini seorang yang mempelajari tentang kitab Taurat, kitab Injil. Apa kata kita jumpa kepada beliau, cuba jelaskan. InsyaAllah aku rasa dia ada penjelasannya. Sayyidatina Khadijah sokong suami dia. Bukan dia marah. Itulah awak duduk lagi kat gua kan 2-3 hari, tengok apa dah jadi sekarang. Tak boleh para jemaah. Sokongan isteri itu amat penting bagi si suami. Jadi ini penting. Sayyidatina Khadijah dia menetapkan pendirian Nabi SAW, kemudian dia mengangkatkan semangat Nabi SAW, kemudian dia memberi sokongan kepada Nabi SAW. Ini penting para jemaah insya-Allah. Para jemaah rahimakumullah, pada minggu depan kita akan mempelajari tentang 3 tahun yang pertama. Ini setelah Nabi menerima wahyu, apa yang berlaku. Kerana setelah ini wahyu itu berhenti. Ada ulama kata dia berhenti selama beberapa hari, macam Syekh Al-Mubarakfuri beberapa hari dia cakap. Ada yang kata dia berhenti selama 2 bulan, para jemaah rahimakumullah. Pentingnya wahyu itu berhenti seketika. Kenapa? Kerana biar perkara ni, kalau bahasa Inggeris dia cakap, biar let this thing sink in. Biar perkara ni Nabi dapat memantapkan semula jiwa Nabi. Biar Nabi fikir balik semula tentang siapa yang Nabi nampak, tentang wahyu yang Nabi terima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini penting para jemaah untuk kita berusaha memahami di sebalik wahyu itu insya-Allah. Jadi minggu hadapan kita akan belajar sikit tentang perkara ni, apa yang berlaku first few weeks of wahyu. Kemudian setelah tu 3 tahun yang pertama. Kita nak tahu, kita nak pelajari 5 surah yang pertama yang Allah turunkan. Kemudian setelah tu wahyu stop selama 2 tahun. Ini penting. Kerana kita nak kena belajar each and every, setiap satu surah ini ada maksud yang tertentu. Ada kekuatan yang tertentu bagi orang mukmin. Memantap, dan ini 5 surah ini, permulaan 2 tahun ini 5 surah ni saja. Jadi insya-Allah kita nak kenali 5 surah ni. Semoga Allah kurniakan kepada kita keafiatan insya-Allah. Para jemaah di sini ada persoalan yang berbahagia Ustaz, boleh tak kita ini minta doa untuk bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini memang satu doa yang baik para jemaah rahimakumullah. Bahkan ulama kata
boleh untuk kita berdoa sedemikian rupa. Nabi bersabda, barang siapa yang menyaksikan aku di mimpi, sesungguhnya dia telah menyaksi aku. Kerana syaitan tidak boleh menyerupai Nabi SAW. Jadi sebab itu ulama, kalau kita lihat insya-Allah, kalau Allah kurniakan bagi saya, bagi tuan-tuan umur yang panjang, lepas ni mungkin kita boleh baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah kitab susunan Imam At-Tirmizi. Dalam kitab tersebut dia nyatakan ciri-ciri Nabi SAW. Ulama baca tentang ciri-ciri Nabi SAW. Nabi macam mana rupanya, kulitnya, alisnya, dia punya rambut. Kerana siapa yang menyaksikan Nabi macam gitu, sebenarnya dia menyaksikan Nabi. Dan siapa yang menyaksikan Nabi sewaktu dia masih lagi hidup di muka bumi, itu tanda baik insya-Allah untuk dia. Allah sayangkan kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala cintakan kepada beliau dan insya-Allah kesudahannya baik. Jadi kita berharap sedemikian rupa, dan ada yang Allah kurniakan dan ada yang tidak. Ada seorang sahabat, saya tak ingat namanya, tak silap saya nama dia Anas bin Malik. Beliau ini boleh menghitung hari, the days, hari-hari yang mana beliau tidak mimpikan Nabi SAW. Maknanya setiap malam dia tidur, dia akan mimpikan Nabi. Macam mana seseorang tu ingin mimpikan Nabi? Dia punya kehidupan seseorang itu perlulah mengikuti landasan Nabi. Kalau dia hidup dengan Nabi, dia seling berselawat ke atas Nabi, dia ni orangnya baik, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Dan siapa yang Allah tidak kurniakan tidak menjadi petanda bahawa dia ni tidak baik. Kerana ini nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah kurniakan kepada kita kesempatan insya-Allah sedemikian. Kalau tak dapat menyaksikan Nabi di muka bumi ini, insya-Allah kita dapat menyaksikan Nabi esok di akhirat. Para jemaah rahimakumullah, sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita membaca selawat Ibrahimiyah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita kesihatan jasad insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin kama صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina sajami'a. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amalin salihin yuqarribuna ila mahabbatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam ala khairi khalqillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.